Okey, baik. Kita dah ada 4 orang. Okey. Kita boleh jalan dulu perlahan insya-Allah. Hari ini kita akan sambung balik surah Al-As, muka surat 601. Surah Al-As, muka surat 601. Boleh? Surah Al-As, muka surat 601. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Surah Al-As. Kita minggu lepas dah masuk sikit, kita ulang kaji balik surah Al-As. Muka surat 601 ayat 1, 2, 3 ayat atas sekali. Okey, Quran biasa kita ni muka surat 601 ayat 1, 2 dan 3 surah Al-As. Okey. Okey, baik. Surah kita ulang kaji balik ya. Surah Al-As adalah surah yang ke-103. Surah yang ke-103 dari sudut susunannya. Adapun dari sudut penurunannya, yang keberapa diturunkan tu maksudnya. Surah ini adalah surah yang ke-13 diturunkan setelah surah Alam Nashrah, ataupun nama yang lain Asy-Syarhu, ataupun nama lain Al-Insyirah. Boleh? Surah ni 3 ayat. Jadi surah ni adalah surah yang terpendek dalam Quran, sama macam surah Al-Kawthar juga, surah terpendek dalam Quran sebab mengandungi 3 ayat. Tak ada surah 2 ayat. Paling pendek 3 ayat lah. 3 ayat diturunkan di Mekah, Makkiyah, mengandungi 14 patah perkataan. Mengandungi 14 patah perkataan. Okey, baik. Surah Al-As, terjemah dia masa. Al-As ni terjemah dia masa. Kerana dinamakan surah ni surah Al-As kerana ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah demi masa, wal-as. Okey. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan dengan masa? Sebab masa ni dia mempunyai pelbagai variasi suasana ataupun keadaan. Suka, duka, sedih, gembira, sihat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, mulia, hina, di atas, di bawah. Jadi semua itu berkaitan dengan masa. Sebab tu surah ni dipanggil surah Al-As. Orang yang untung, orang yang pandai guna masa. Orang yang rugi, orang yang mensia-siakan masa. Apa kaitan ataupun kita panggil munasabah, relate surah Al-As dengan surah At-Takasur? Lepas saya dah beritahu. Surah At-Takasur Allah Ta'ala menekankan tentang larangan. Jangan berlumba-lumba cari dunia banyak sangat. Jangan berlumba-lumba nak bangga-bangga dengan harta benda sangat. Jadi surah At-Takasur tu lebih pada larangan. Jadi kalau kita hanya melarang orang buat tu, larang orang buat ni, larang orang buat tu, larang orang buat ni, bagus, betul lah. Larang orang tu, larang buat ni, bagus, betul. Tapi kalau kita larang dia buat macam-macam perkara tanpa kita suruh dia buat beberapa perkara, maka dia tetap masih ada masa kosong. Maka takkanlah orang tu nak duduk congok, tak nak buat apa-apa. Jadi cara terbaik untuk membuat seseorang berhenti daripada sesuatu yang dia larang ialah kita habiskan masa dia untuk dia buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka buat. Kita tak bagi anak kita main game, tak bagi anak kita tengok TV, tak bagi anak kita main telefon banyak sangat. Bagus. Tapi masa dia kosong banyak, apa dia nak buat? Masa dia kosong terlalu banyak, apa dia nak buat? Maka kita curi masa kosong dia, suruh dia baca Quran, suruh dia baca buku, ajak dia kemar-kemar rumah, ajak dia cakar-cakar sampah. Nampak?
Kalau kita hanya melarang, mencegah, tapi tak ada apa nak suruh, maka kanak-kanak tu ataupun orang awam biasa kita ada banyak masa kosong. Manusia ni dia senang rosak bila banyak masa lapang. Jadi masa dia lapang tu kita isikan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi surah At-Takasur adalah larangan. Manakala surah Al-As Allah nak beritahu kita apa yang patut kita buat. Jadi dalam surah At-Takasur Allah cakap jangan macam tu, jangan macam ni, jangan macam tu, jangan macam ni. Itu jangan saja apa nak kena buat. Ni aku nak beritahu kamu apa yang patut kamu buat dalam surah Al-As. Boleh? Okey, baik. Isi kandungan dia dua perkara je. Isi kandungan surah Al-As ni dua perkara. Tapi daripada dua perkara ni mungkin penerangannya agak panjang. Pertama, manusia semuanya dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Yang kedua, hanya 4 amalan yang boleh mengelakkan manusia daripada kerugian. Itu poin kita nak bincang malam. Yang kedua, hanya 4 perkara ataupun 4 amalan yang boleh mengelakkan manusia daripada kerugian. Boleh? Okey, baik. Apa kelebihan surah ni? Apa cerita berkaitan tentang surah ni? Satu hari, Amru bin Al-As ni sebelum dia masuk Islam, dia baik dengan seorang Nabi palsu. Amru bin Al-As sebelum dia masuk Islam, dia baik dengan seorang Nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Jadi setelah turun surah Al-As, jadi orang Arab tahulah, sebab bila turun surah Nabi akan bacakan pada orang-orang Arab, pada orang-orang Mekah. Jadi bila turun surah Al-As ni, Amru bin Al-As masa tu masih lagi kafir. Lalu dia pun jumpalah kawan dia Nabi palsu tadi. Kawan dia Nabi palsu tadi tanya, "Wahai Amru, kawan kita yang mengaku Nabi itu dapat surah apa hari ni?" Ayat dia nak perli lah ni. Kawan kita yang mengaku Nabi itu, dia dapat surah apa hari ni? Dia tanya Amru bin Al-As. Maka Amru bin Al-As jawab, telah diturunkan pada dia ini satu surah yang pendek tapi sangat penuh dan padat dengan makna-maknanya. Surah tu pendek tapi penuh dan padat dengan makna-maknanya. Tu surah Al-As. Maka Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab ni kata, aku pun ada surah baru juga. Dia kata dia pun ada surah baru juga. Dia kata. Maka Amru bin Al-As kata, cuba baca surah baru kamu. Dia pun baca. Ya wabru wa innama anta udhunani wa sadru wasairuka hafrun wa nafur. Wahai wabru ni kalau kita type kat Google, dia hyrax, tikus besar padang pasir. HYRAX, hyrax, tikus besar padang pasir. Itu wabru. Jadi dia punya surah baru ni, Musailamah Al-Kadzab ni namanya Ya Wabru. Wahai wabar, kamu ada 2 telinga dan dada yang besar. Kamu ada kuku tajam dan kerja kamu gali lubang. Jadi surah dia ni, belakang dia rhyme nampak macam sama lah. Tapi dia pun tanya Amru bin Al-As, macam mana surah aku okey tak? Maka Amru bin Al-As jawab, okey, sesungguhnya kamu pun tahu yang aku sangat yakin kamu ni menipu. Sebab apa dia reka surah Ya Wabru tadi? Kenapa dia reka surah Ya Wabru tadi? Sebab konon-kononnya dia nak samakan rhyme. Yang ada dalam surah, irama yang ada dalam surah Al-As ni. Kalau kita tengok surah Al-As, kita ni belakangnya semua ra kan, wal-as. Okey, alif lam ain sad ra, wal-as innal insana lafi khus. Ra lagi, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, alif lam sad ba ra. Ini semua mati dengan lam. Semua berakhir dengan ra, maafkan saya. Surah Al-As kita ini, semua dia punya hujung irama dia mati dengan ra. Maka oleh sebab itulah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab tadi, dia pun reka surah yang berakhir dengan ra. Ya Wabru ni, tuan-tuan type kat Google, waw bara, keluar gambar tikus besar padang pasir. Ya Wabru wa innama unta udunani wa sadru, sad dan ra, sadru.
Wasairuka hafrun wa nakru. Kuku yang tajam. Nakru ni kuku yang tajam. Jadi dia pun konon-konon dapat surah yang irama samalah, belakangnya ro juga, konon-konon lah. Tapi tak jadi apa pun. Orang kafir cakap apa? Orang kafir pada Amru bin As kata apa? Kamu pun sangat tahu yang aku yakin kamu adalah benar-benar penipu. Nampak? Okey, baik. Imam Tabrani meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abi Hafs. Dia berkata, apabila para sahabat bertemu sesama mereka, maka mereka tidak akan berpisah melainkan salah seorang di kalangan mereka akan membaca surah Al-Asr sampai habis, barulah mereka berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Abu Hafs dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Abu Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi apa Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi kata, surah Al-Asr menjadi satu kebiasaan bagi sahabat-sahabat. Bila jumpa macam biasalah, tapi sebelum berpisah mereka pasti akan berpesan dengan surah Al-Asr. Sebab tu setengah ustaz, setengah penceramah, ketika mana mereka mengakhiri ceramah mereka, ketika mana mereka menghabiskan ceramah mereka akan kata apa dia? Kita sudahi majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jangan tanya pula mana mari surah Al-Asr tu, siapa suruh baca surah Al-Asr tu. Ini menurut Imam Tabrani dan menurut Imam Baihaqi. Para sahabat mereka tidak akan berpisah, mereka tidak akan meninggalkan majlis sebelum mereka membaca surah Al-Asr. Jadi kita lepas pada ni nak berpisah, boleh tak baca surah Al-Asr pada kawan kita? Boleh, tiru para sahabat. Dan sebenarnya surah Al-Asr tu bukan sekadar bacaan, tapi makna yang nak disampaikan. Seolah-olah sahabat cakap pada kawan dia, jangan rugi ya. Pastikan diri kita tak termasuk di kalangan orang yang rugi ya. Seolah-olah nak pesan macam tu. Setelah mereka berpisah daripada majlis, mereka seolah-olah berpesan, kita jangan jadi orang yang rugi ya. Kita pastikan diri kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi ya. Macam mana cara dia? Buatlah 4 perkara yang Allah pesan dalam surah Al-Asr. Boleh? Okey, baik. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dia telah membuat penerangan tentang surah Al-Asr ni. Lalu Imam Syafi'i kata, laulam yanzilillahu siwa hazihi surah lakafat. Kalaulah Allah tidak menurunkan dalam Quran mana-mana surah lain, surah ni dia diturunkan, nescaya surah ini sudah memadai. Maksud Imam Syafi'i bukan kata tak payah ada surah lain, jangan salah faham pula. Imam Syafi'i nak beritahu bahawasanya surah Al-Asr walaupun ayatnya pendek, tapi isi kandungan dan manfaatnya sangat padat. Surah ni pendek, tapi isi kandungan dan manfaat yang ada dalam surah Al-Asr ni sangat-sangat padat. Minggu lepas saya beritahu, kalau kita diminta beri nasihat dalam majlis ke, kat office ke, family day ke, maka surah Al-Asr lah poin yang paling mudah bagi kita untuk kita bagi nasihat. Tiba-tiba on the spot orang kata, Puan Haji, kalau bagi nasihat sekejap, saya berkata, Ustaz, tak apalah, bagilah sikit-sikit kata-kata nasihat, peringatan sikit-sikit. Masa tu terus keluar surah Al-Asr. Mudah sangat penerangan dia, senang sangat isi-isi. Boleh? Okey, baik. Itu kita kata sedikit sebanyak pengenalan mengenai surah Al-Asr. Sekarang kita masuk surah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, wal asr terjemah dia demi masa. Boleh? Satu, waw tu terjemah demi ya, bukan dan. Demi masa, satu. Yang kedua, wal asr juga memberi makna demi waktu asar. Wal asr, satu demi masa. Yang kedua, al asr juga memberi makna demi waktu asar. Dua-dua boleh. Allah SWT bila dia bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Quran, 2 perkara Allah nak sampaikan. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Quran, 2 perkara Allah nak sampaikan. Apa 2 perkara tu? Pertama, Allah nak beritahu masa seluruhnya di tangan Allah. Masa seluruhnya di tangan Allah. Allah yang kawal masa.
Allah nak buat cepat ke, nak buat lambat ke, nak tangguhkan ke, nak postpone ke, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita 24 jam sehari ni Allah Taala boleh postponekan, Allah Taala boleh cepatkan. Semasa berlaku peperangan antara Nabi Joshua dan Nabi Khalid, Joshua tu bahasa Inggeris lah, bahasa Arab panggil Yusha' bin Nun, dengan orang-orang Amalikah yang menentang Baitul Maqdis. Maka Nabi Joshua berdoa pada Allah. Masa tu mereka berperang hari Jumaat petang. Nabi Joshua ni Bani Israel lah. Dalam ajaran Bani Israel, hari Sabtu tak boleh berperang. Mereka perang hari Jumaat, masa tu dah nak maghrib lah, tapi perang tak selesai lagi. Maka Nabi Joshua berdoa pada Allah agar Allah Ta'ala melambatkan terbenamnya matahari. Lalu Allah menerima doa Nabi Joshua tersebut. Maka Nabi SAW berkata, bersabda, Inna syamsa lam tuhbas li ahadin illa li Yusha'. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk terbenam pada siapa-siapa pun, melainkan untuk Nabi Yusha' bin Nun. Allah nak beritahu bahawasanya dia kawal masa. Benda-benda lain, malaikat ke, Nabi Muhammad ke, Nabi Isa ke, Maryam ke, berhala-berhala lagi lah, tak ada kaitan untuk kawal masa. Nak cepatkan ke, nak lambatkan ke, tak ada. Allah Ta'ala saja yang boleh. Dan ketika mana Dajjal turun nanti, kalau kita cuba mendalami hadis bab Dajjal, Nabi kata hari yang Dajjal turun kat dunia 40 hari sahaja. Dan Dajjal, okey, Dajjal turun di dunia 40 hari sahaja. Cuma Nabi kata 40 hari tu, hari yang pertama macam setahun, hari yang pertama lama dia macam setahun, hari yang kedua macam sebulan, hari yang ketiga lama dia macam seminggu, hari keempat dan seterusnya macam hari-hari biasa. Allah yang buat hari tersebut jadi lama, jadi sekejap. Allah Ta'ala saja yang menguasainya. Kita berlalu siang malam berlalu dengan cepat ni, siapa yang menguasainya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila Allah bersumpah dengan sesuatu dalam Quran, dua perkara Allah nak beritahu. Pertama, Allah nak beritahu dia je yang menguasai benda itu sepenuhnya. Nanti kita akan lalu ayat, demi waktu fajar, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam. Banyak lagi surah-surah yang Allah bersumpah dengan apa yang saya sebut tadi. Allah nak tunjuk dua perkara. Pertama, Allah nak tunjuk dia seorang je boleh buat perkara-perkara itu. Dia seorang je yang menguasai, yang memiliki perkara-perkara. Dia seorang je kontrol siang malam. Dia seorang je yang kontrol bulan matahari. Selain Allah tak boleh buat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah bersumpah demi siang, demi malam, demi waktu asar, demi waktu fajar, Allah nak beritahu setiap apa yang Allah bersumpah tu ada kelebihan-kelebihan. Ada kelebihan-kelebihan dia yang mungkin kita tahu ataupun mungkin kita tak tahu. Seperti mana sebelum ni kita lalu dalam surah Al-Adiyat, Allah bersumpah demi kuda-kuda perang. Allah bersumpah demi kuda-kuda perang. Allah nak beritahu bahawasanya dia saja seorang yang boleh ciptakan kuda, dan kuda-kuda perang tersebut ada kelebihan keistimewaannya masing-masing. Baik, itu dua perkara Allah nak beritahu. Jadi bila Allah bersumpah demi masa, pertama Allah nak beritahu bahawasanya, Allah lah yang kawal, yang mentakdirkan, yang menentukan masa. Allah Ta'ala yang kawal. Selain Allah tak ada terlibat pun dalam nak menentukan, mengawal masa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya masa ni adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Masa ni adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Orang yang tak rugi adalah orang yang pandai mempergunakan masanya, manakala orang yang rugi adalah orang yang tak pandai mempergunakan masanya. Pepatah Arab dia sebut tentang masa. Ni saya tulis pada tuan-tuan dan puan-puan, pepatah Arab. Apa pepatah Arab kata tentang masa? Bukan hadis, jangan salah faham pula. Bukan hadis, ni pepatah Arab kata. Pepatah Arab kata apa tahu? Al-waqtu kaz-zahabi. Ni pepatah Arab. Al-waqtu kaz-zahabi. Waktu itu, ni kaf, alif, lam, zal, ha, ba. Al-waqtu kaz-zahabi. Masa itu seperti emas.
Zahab ini emas. Okey. Illam tudrikhu, in, jika, lam, tidak, tudrikhu, apa tema tudrikhu, kamu menguasainya. Ni pepatah Arab. Illam tudrikhu zahaba. Nampak? Zahaba. Waktu itu seperti emas. Jika kamu tidak dapat menguasainya, zahaba, dia akan pergi. Niba, last kali niba. Zahaba. Pergi dalam bahasa Arab, zahaba. Pergi dalam bahasa Arab, zahaba. Hilang. Membinasakan. Semua boleh. Jadi al-waktu ni, pepatah Arab kata, waktu ni macam emas. Bernilainya dia, berharganya dia macam emas. Kalau kamu tak dapat menguasainya, maksudnya kita tak memanfaatkan waktu yang ada pada kita, maka zahaba, dia tetap akan berlalu pergi daripada diri kita. Dia tak tunggu kita, dia tak menanti kita satu saat. Yang pertama. Yang kedua, patah Arab kata lagi tentang waktu ni, al-waqtu kas-saif. Al-waqtu kas-saif. Waktu tu macam pedang. Patah Arab sebut al-waqtu kas-saif. Kaf, alif, lam, sin, ya, fa. Waktu tu macam pedang. Illam Ustaz hilang Ustaz. Ya? Ya? Saya tak dengar. Tuan Haji Rosli cakap apa, Tuan Haji Rosli? Suara Ustaz hilang. Suara Ustaz tak ada Ustaz. Oh, suara saya hilang Tapi tak boleh dengar Ustaz. Orang lain Jelas macam mana? Ustaz. Saya dengar jelas Ustaz. Tuan Haji Rosli mungkin kena check internet kot. Sebab sahabat-sahabat lain dengar clear. Mungkin Tuan Haji Rosli kena check internet ke, masuk keluar masuk balik ke. Jadi kalau semua dengar tak clear, memang saya punya problem. Boleh Tuan Haji Rosli Baru keluar. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, baik, saya ulang balik. Pepatah Arab sebut al-waqtu kas-saif. Waktu tu macam pedang. Waktu tu macam pedang. Apa pepatah Arab kata? Disambung lagi, illam taqta'uhu. Kalau kamu tak potong dia, kalau kita tak potong masa tu, yaqta'uka, dia akan potong kamu. Yaqta'uka ni. Ni saya tulis bahasa Arab lah. Tuan-tuan tulis terjemah dia, tak apa. Waktu tu macam pedang. Tajam dia macam pedang. Kalau kita tak potong dia, dia akan potong kita. Apa maksud ni? Dia tak tunggu kita. Dia tunggu kita lihat kejap, dia tunggu kita makan-makan, dia tunggu kita borak. Tak ada. Dia tetap akan berlalu macam tu saja. Kita raja ke, kita menteri ke, kita siapa pun, waktu tu tetap tak akan tunggu kita. Dia tetap akan berlalu macam tu sahaja. Jadi orang yang berjaya, sama ada dari sudut duniawinya ataupun dari sudut ukhrawi, keagamaannya, maka orang itulah orang yang berjaya. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tak suka orang-orang yang farig. Farig ni tahu tak apa dia? Orang yang selesai satu kerja lama sangat. Puan Masyidah tolong baca boleh tak surah Alam Nashrah? Kita dah lalu rasanya sebelum ni, surah Alam Nashrah. Boleh tak tolong baca Puan Masyidah surah Alam Nashrah? Baik Ustaz, muka surat 596. Muka surat 596, ayat surah bawah sekali, surah Alam Nashrah tu, ayat 7 dan ayat 8. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai daripada sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yang ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Okey. Apa maksud ayat ni? Allah cakap kepada Nabi, bila kau selesai satu urusan, bangkit, bangun, cepat-cepat buat urusan yang lain. Allah cakap kepada Nabi, dia lambat agama lah. Selesai satu urusan agama, bangkit, bangun, cepat-cepat buat urusan agama yang lain. Segeralah. Perkataan Puan Masyidah sebut untuk kita tadi, segeralah. Dah selesai satu urusan, cepat-cepat bangun, segerakan buat urusan yang lain. Sebab tu Sayyidina Umar kata, aku tidak suka orang yang
relax lama. Sayyidina Umar kata, aku tak suka orang yang faragha ni selesai. Dalam bahasa Arab, faragha ni selesai. Kalau tengok ayat 7 page 596 ni, fa iza faragta fansab. Apabila kau telah selesai, maka bangkit bangunlah meneruskan urusan yang lain. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, aku tak suka orang yang lama sangat ada masa lapang, baik dari sudut duniawi ataupun dari sudut ukhrawi. Kerana apa? Orang tu sedang mensia-siakan masa dia. Dia dah selesai khatam Quran, dia relax. Bila nak mula ngaji balik ni? Dah khatam Quran semalam, bila nak mula ngaji balik? Bulan 12. Hari ni baru 26 hari bulan. Jadi 27, 28, 29, 30, 31 dia relax dulu 5 hari. Sayyidina Umar tak suka orang relax lama-lama dalam bab agama ataupun lepas belajar. Lepas belajar, tanya tak nak kerja ke? Nantilah dulu nak relax dulu. Sebulan 2 kat rumah dengan mak ayah. Sayyidina Umar tak suka. Orang yang relax lama sangat ni, rehat-rehat sama sangat ni, sama ada bab duniawi ke, bab ukhrawi ke, Sayyidina Umar kata memang aku tak suka. Sebab Allah kata fa idza faraghta fansab. Bila kau telah selesai satu-satu urusan, cepat-cepat bangkit bangun buat urusan yang lain. Inilah orang yang berjaya. Orang yang tak biarkan masa menguasainya, tapi dia yang menguasai masa. Ini orang berjaya. Dia anak kita lepas belajar lama sangat duduk apa kita panggil bahasa kita sekarang, duduk lama sangat kat rumah macam kemburuk, bangun tidur, makan tidur balik, bangun tidur balik. Halau dia kerja cepat-cepat. Bukan masuk halau daripada rumah tu. Jangan bagi dia relax lama sangat. Manusia ni bila dah biasa relax lama sangat, sama ada urusan duniawi ke, urusan agama ke, dia akan jadi lemah lembek. Dia dah biasa relax. Tak, jangan bagi relax. Selesai, habis je belajar, pun buat kerja lain. Habis je belajar, tu cari kerja. Tak kisahlah kerja biasa ke, kerja yang berkaitan dengan dia ke, tak ada kaitan dengan dia, tak kisah. Janji jangan bagi relax lama sangat. Kerana apa? Masa ni adalah sangat berharga. Kalau kita tak gunakan, dia tetap akan berlalu pergi macam tu saja. Okey, baik. Yang kedua, terjemah al-asr ni demi waktu asar. Terjemah al-asr ni demi waktu asar. Kerana apa? Waktu asar, waktu orang sibuk. Waktu asar ni waktu kemuncak, waktu puncak bagi orang-orang yang sibuk. Sama ada orang yang bekerja, waktu tu dia sibuk lah bekerja ni. Dia nak habiskan barang-barang jualan dia. Masa itulah kalau dia mengembang gela kambing, dia sibuk nak kumpul kambing-kambing dia untuk bawa balik ke kandang. Ataupun orang-orang yang balik kerja awal, dia balik kerja dulu lah tengah hari. Okey. Kemudian dia siap-siap solat zuhur, lepas zuhur dia makan nasi, lepas tu dia relax, dia rehat. Jadi tengah-tengah rehat zuhur ni, lepas zuhur dia rehat. Biasanya pengalaman kita terbabas. Lepas zuhur makan-makan, 2:30 siap makan, borak-borak sekejap, pukul 3 tidur. Konon-konon nak bangun lah 4.17, asal 4.17 kan. Konon-konon nak bangun lah 4.17. Dengan 5:30 baru bangun. Jadi waktu solat asar ni waktu yang manusia sibuk. Jadi ketika mana manusia sibuk, orang-orang yang dapat bagi masa ingat Allah, orang dapat bagi masa solat asar, maka orang tu Allah Ta'ala suka sangat. Berdasarkan sebuah hadis daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat 2 waktu sejuk masuk syurga. Maksud 2 waktu sejuk tu adalah waktu yang subuh dan juga asar. Kita asar tempat kita panas lagi lah. Tapi zaman dulu waktu asar tu, ketika mana musim sejuk, waktu tu dah sangat sejuk. Jadi orang-orang yang dapat jaga 2 waktu solat tu, Nabi kata mudah masuk syurga. Okey, baik, ayat 1. Masuk ayat 2 pula. Inna sesungguhnya, sama ayat 2 Inna sesungguhnya al-insan manusia itu. Al-insan manusia itu. Al-insan manusia itu. Al-insan ni memberi makna seorang manusia. Al-insan juga boleh memberi makna ramai manusia. Untuk plural pun boleh dia, untuk singular pun boleh dia juga. La benar-benar fi dalam la benar-benar fi dalam khusrin kerugian. Okey, baik. Terjemahkan ayat kedua kita. Puan Izawani terjemahkan boleh, Puan Izawani? Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Okey, baik. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ni sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Perkataan manusia Allah Ta'ala menamakan dengan perkataan insan. Al-insan kita ni, perkataan insan ni. Okay, saya nak tunjuk dari sudut word perkataan insan ni. Perkataan al-insan, okay, berasal daripada perkataan nun, sin, ya. Nun, sin, ya. Nun, sin, ya ni dari sudut bahasa bermakna lupa. Lupa. Kenapa manusia dipanggil insan? Kerana manusia itu sifatnya selalu lupa. Jadi insan tu alif tambah nun tambah alif tambah nun kat belakang. Al-insan, manusia. Okey? Ataupun perkataan manusia yang lain dipanggil An-Nas. Alif, lam, nun, alif, sin. An-Nas. Dalam surah An-Nas tu kan, manusia juga An-Nas. Semuanya berasal pada nun, sin, ya, nun, sin, ya. Satu lagi perkataan manusia jamak kepada al-insan. Al-insan ni plural boleh, singular pun boleh. Tapi ada satu lagi perkataan yang digunakan untuk al-insan, plural bagi plural. Dia dah plural dah al-insan ni, tapi ada plural lagi bagi dia. Apa dia perkataan tu? Dia panggil anasi. Tengok surah Al-Furqan, ada perkataan tu, Al-Furqan. Tolong baca dia boleh? Puan Noli Azira, tolong baca Puan Noli surah Al-Furqan. Saya cari buku surat sekejap. Perkataan plural bagi al-insan anasi. Buka muka surat, kalau boleh semua buka muka surat 364. Okey, ayat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati tandus dan kami memberi minum kepada sebahagian apa yang telah kami ciptakan berupa haiwan-haiwan ternak dan manusia yang banyak. Manusia banyak tu perkataan dia anasi. Anasi, manusia. Boleh? Anasi, manusia. Nampak? Ayat ni saya baca, linuhya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasi. Itu satu. Yang kedua, tolong baca Tuan Faizi, tolong baca boleh? Yang kedua apa? Yang ketiga, yang keempat ni, perkataan keempat bagi manusia. Perkataan keempat bagi manusia, plural juga, unas. Dipanggil unas. Tengok muka surat 161. Tuan Faizi tolong baca boleh? Muka surat 161 ayat atas sekali. 161 ayat atas sekali. Ada perkataan unas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jawapan kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Okey. Apa orang-orang tu bahasa Arab tu? Unas. Betul kan? Innahum unasun. Jadi An-Nas manusia, Al-Insan manusia. Yang Puan Oli baca tadi anasi manusia juga. Anasi manusia juga. Yang keempat yang dibaca oleh Tuan Faizi tadi unas. Alif, nun alif, sin, unas. Okey. Semua ni ada kaitan dengan nun sin ya, unas. Boleh? Okey, baik. Jadi perkataan ayat 2 kita ini, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Alif lam dalam bahasa Arab ada macam-macam jenis alif lam. Tapi tak apa, kita nak terangkan semua. Alif lam dalam perkataan kita ni dipanggil alif lam istighraqi, memberi makna seluruh manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Ada alif lam dipanggil alif lam ma'rifah. Sebenarnya banyak alif lam kan. Sebenarnya banyak alif lam dalam bahasa Arab. Ada alif lam dipanggil alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah ni dipanggil alif lam definite. The book, Alkitab. Bukan beri makna semua kitab. Alkitab tu beri makna buku tertentu, kitab tertentu. The book boleh jadi refer pada Quran.
Boleh jadi refer pada Taurat, boleh jadi refer pada Injil. Contoh perkataan Alkitab. Alif Lam, Kaf, Ta, Alif, Ba, Alkitab. Di Alkitab ni ada Alif Lam kat depan dia. Di Alif Lam ni nama dia Alif Lam Ma'rifah. Maksud Alif Lam Ma'rifah, Alif Lam definite. Menentukan buku tu, bukan semua buku tu. Buku tu ya, buku tu. Yang dimaksudkan buku tu. Buku yang kita sedang cerita pasal dia tu lah. Kita masuk Alif Lam kat sini. Satu lagi Alif Lam dia panggil Alif Lam Al-Istighraqi. Dia panggil Alif Lam ni dalam grammar ya, tapi tak apa, saya sentuh sikit-sikit. Al-Istighraqi. Ni nama Alif Lam yang kedua. Apa terjemah Alif Lam Al-Istighraqi ni? Maksudnya menyeluruh. Dipanggil Alif Lam menyeluruh. Yang ni Alif Lam Ma'rifah ni definite pada benda-benda yang tertentu. Adapun Alif Lam Istighraqi ni dia panggil Alif Lam secara menyeluruh. Semua termasuk. Contoh tahu tak? Contohnya apa dia tahu? Alif Lam Istighraqi ni Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Semua tahu terjemah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemah Alif Lam Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala pujian. Betul kan? Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Datang mana segala tu? Biasanya segala dalam bahasa Arab kullu, semua. Jadi Al-Fatihah tu kena ubah ayat dia. Kullul hamdulillahi rabbil alamin. Kenapa ada kullu Al-Fatihah awak? Sebab saya nak beri makna semua. Tak perlu ada kullu. Tak perlu ada kullu beri makna semua. Alif Lam pada lafaz alhamdu tu, bahasa Arab sebut nama dia Alif Lam Istighraqi. Diterjemah Istighraqi adalah Alif Lam yang beri makna keseluruhan pujian. Keseluruhan, menyeluruh segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Boleh? Jadi Alif Lam pada lafaz al-insan kita hari ni. Wal as innal insan. Innal insan. Jadi lafaz al-insan kita ni ulama-ulama tafsir bincang. Ulama-ulama tafsir bincang. Alif Lam dalam lafaz al-insan kita ni. Alif dengan Lam ni Alif Lam apa? Mana satu? Alif Lam mana satu? Alif Lam Ma'rifah tadi ke? The mankind. The tu refer pada siapa? Semua ke? Bukan ke? Ataupun Alif Lam tu Alif Lam Istighraqi, menyeluruh semua manusia. Baik. Menurut Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas seorang, pendapat Ibnu Abbas, Alif Lam kat situ adalah Alif Lam Ma'rifah. Maksudnya insan yang Allah bincang dalam ayat ini bukanlah keseluruhan. Bukanlah keseluruhan manusia, okey, dalam kerugian. Tak, bukan semua manusia dalam kerugian. Alif Lam yang Allah Ta'ala definitkan, orang tertentu je yang dalam kerugian. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas, beliau seorang. Adapun mufassirin yang lain mengatakan Alif Lam pada lafaz al-insan ini adalah menyeluruh. Semua yang namanya manusia semua termasuk dalam. Siapa saja dia nama dia manusia, dia termasuk dalam golongan al-insan. Baik. Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Biasanya perkataan rugi lawan dia untung. Betul kan? Rugi ini lawan dia untung. Biasanya untung rugi ni kita refer pada siapa? Businessman, pekedai, penjual, peniaga. Tu kita panggil untung rugi. Adapun orang kerja kerajaan ke, kerja swasta, kerja pejabat, kerja makan gaji ni, kita jarang guna perkataan rugi kat dia. Betul kan? Dia ni rugi lah. Kenapa? Dia kerja makan gaji. Tak. Perkataan untung rugi ni biasanya terlibat dengan perniagaan. Tak kisah dia bisnes besar ke, bisnes kecil ke, niaga tepi jalan ke, ada kedai makan ke, tak kisah. Bila sebut perniagaan, mesti ada kaitan untung dan rugi. Sedangkan Allah sebut semua manusia dalam kerugian. Soalannya ialah, adakah semua manusia terlibat dalam perniagaan? Adakah semua manusia, orang kafir ke orang Islam ke, terlibat dalam perniagaan? Tak. Orang tertentu je yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Orang lain kerja makan gaji, relax. Orang tidur dengan tenang pergi kerja, balik tidur dengan tenang. Balik kerja dengan tenang, tidur balik, tak ada masalah.
Apa berlaku pun pada syarikat dia, apa berlaku pun pada tempat kerja dia tak akan dapat gaji bulan-bulan. Contoh. Tapi kenapa Allah sebut manusia dalam kerugian? Kerana Allah nak beritahu. Allah nak beritahu, dalam kehidupan kita, manusia ni kita bagaikan orang yang berniaga. Apa seorang berniaga? Orang yang mempertaruhkan sesuatu untuk dapat sesuatu. Orang yang sedang mempertaruhkan sesuatu untuk dapat sesuatu. Allah Ta'ala nak beritahu kita semua ni macam orang berniaga. Walaupun kita bukan peniaga. Banyak ayat Allah sebut tentang perniagaan. Jual beli. Walhal kita bukan peniaga pun. Kita makan gaji. Kita kerja government ke, kerja swasta ke. Kita kerja makan gaji. Cukup bulan dapat gaji. Tapi Allah Ta'ala banyak menggunakan lafaz jual beli. Kerana apa? Untung rugi ni biasa dia ada kaitan dengan jual beli. Dan kita manusia ni walaupun kita bukan peniaga, kita seolah-olah sedang mempertaruhkan sesuatu, sama ada kita untung atau rugi terhadap apa kita pertaruhkan. Contoh. Ini sebagai contoh. Tuan Haji Rusli telah baca boleh tak Tuan Haji Rusli? Surah Al-Baqarah. Muka surat 3. Muka surat 3 ayat 14, 15, 16. Ada Tuan Haji Rusli? Muka surat 3. 14. Ayat 14, 15, 16. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, iaitu para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok-olok. Ayat 15, Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Ayat 16, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Peniaga mereka itu tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Terima kasih Tuan Haji Rusli. Tengok Allah Ta'ala kata, Allah cerita tentang munafik yang berlakon depan orang Islam. Berlakon baik depan orang Islam, berlakon konon-konon dia orang Islam. Okey? Tapi mereka menipu. Allah Ta'ala kata, mereka tu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Tidak ada keuntungan perniagaan mereka. Mereka niaga apa? Ada barang apa mereka berniaga? Mana ada niaga apa-apa pun. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu, mereka tu adalah orang yang rugi dalam perbuatan mereka. Sama macam orang yang berniaga, dah keluarkan modal, bagi masa, bagi tenaga, tapi tak ada apa-apa keuntungan. Rugi tak? Rugi. Samalah juga orang munafik ni. Dia menipu. Orang semayang, dia semayang. Orang pergi perang, dia pergi perang. Tapi apa orang Islam sebenar dapat, dia munafik tak dapat apa pun. Dia rugi. Jadi walaupun kita bukan peniaga, hidup ini perkiraannya adalah antara untung dan rugi. Hidup ini adalah perkiraannya antara untung dan rugi. Ustaz, ada ke istilah rugi untuk orang yang tak berniaga? Ada. Ada orang, dia belajar tinggi-tinggi, contohlah ni ni sekadar contoh. Dia belajar tinggi-tinggi, dia kerja kat tempat kerja yang gaji dia murah. Dia kerja 9 pagi, 5 petang juga, tapi gaji dia sikit. Ada orang belajar tak tinggi pun, sampai SPM je. Dia kerja kat satu tempat 9 pagi, 5 petang, tapi gaji dia banyak. Okay, ni kita tak cerita peniaga. Peniaga tolak tepi dulu. Kita cerita sama-sama kita yang makan gaji. Sekadar contoh lah Sama-sama kita makan gaji ni. Ada orang dia belajar tinggi. Dia belajar tinggi lah. Habis semua universiti semua dia masuk. Contoh lah. Lalu dia pun kerja kat satu tempat ni. Dia masuk pukul 9 pagi, dia keluar 5 petang. Tapi gaji dia sikit. Seorang lagi dia belajar sampai SPM je. Dia kerja kat satu tempat lain, masuk 9 pagi, keluar 5 petang juga. Tapi gaji dia mahal. Jadi antara mereka berdua ni orang berkata-kata tak? Ya, orang akan berkata-kata. Orang akan berkata apa dia? Orang kedua untung, orang pertama rugi. Betul kan? Orang kedua untung, orang pertama rugi. Walaupun mereka tidak terlibat dengan perniagaan, tetapi istilah untung dan rugi itu ada juga pada kedua-dua mereka tadi. Sebenarnya bukan peniaga saja, bukan mereka berdua saja. Kita pun sama juga dalam hidup kita. Kita terlibat di antara orang yang sama ada untung ataupun sama ada rugi. Kat dunia tak nampak, kesan kat akhirat nanti kita akan nampak. Pernah tengok tak orang yang ambil periksa, dia dah lulus dah, maka dia baik, tapi dia kata, alah ruginya aku.
Markah dia 99, ni sekadar contoh lah, tak adalah markah 99 tapi sekadar contoh. Markah dia 99/100. Dia paling tinggi dalam kelas dia tu. Orang lain semua C, D, ada yang gagal, tapi dia 99/100. Bila tengok kertas jawapan, dia kata apa? Alamak, ruginya aku. Kalaulah aku letak titik kat tempat tu, mesti markah aku 100. Maka aku jadi 99 sebab lupa letak notah, lupa letak titik je. Kalaulah aku letak satu titik tu, maka aku mesti 100. Tengok, walaupun dia dah dapat 99% markah dia, tapi masih lagi keluar perkataan rugi daripada mulut. Betul kan? Kalau yang dapat CD tak payah cakap lah. Memang lagi banyaklah tahap kerugiannya. Macam tu dia cakap kat akhirat nanti, semua manusia akan mengalami kerugian. Sama ada di ahli neraka ataupun di ahli syurga. Rugilah aku, banyak masa aku tak guna untuk beramal sungguh-sungguh. Rugilah aku dah masa free banyak tapi aku tak nak amal sungguh-sungguh. Rugilah aku, rumah aku dekat dengan masjid. Aku selalu dengar kuliah kat pada rumah aku. Tapi aku tak pernah tergerak pun untuk pergi masjid. Semua kerugian-kerugian ni akan kedengaran kat akhirat nanti oleh semua orang. Orang Islam yang dah masuk syurga pun akan keluar juga perkataan-perkataan macam tu. Orang kafir apatah lagi. Contoh lagi kita bukan peniaga, tapi Allah guna ayat-ayat yang berkaitan seolah-olah kita ni peniaga. Contoh. Surah apa ya? Surah As-Saff. Maafkan saya, surah As-Saff. Boleh tak tengok surah As-Saff? Juzuk 28, muka surat 556 tak? 556 ke tak silap saya lah. Tolong baca dia boleh? Puan Rafidah Abdul Ghani tolong baca boleh? Page 550, bukan 556, 552. 552, okey, ayat 10, ayat 11. 12 kali. 10, 11, 12. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? 11. Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. 12. Dengan itu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Adn. Itulah kemenangan yang besar. Okey, terima kasih Puan Rafidah. Terbaca untuk kita. So ayat 10 ada perkataan perniagaan. Wahai orang beriman, nak tak aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Bila sebut perniagaan, apa kita akan nampak? Niaga apa? Orang cakap kita, Ustaz nak masuk bisnes tak? Bisnes apa? Kita akan tanyalah bisnes apa? Jual emas ke, jual perak ke, jual rambutan ke, jual durian ke. Bila sebut niaga, mesti ada benda yang dijual. Betul kan? So ayat sekarang ni perniagaan. Tapi apa yang meniaganya? Ada ke jual barang ke, jual buah-buahan ke, jual minyak wangi? Tak ada pun. Allah Ta'ala cakap, wahai orang beriman, nak tak aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan. Maksud perniagaan kat sini ialah sesuatu yang menguntungkan kamu ke akhirat. Itu maksudnya. Jadi perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, inilah lawan pada kerugian kita tadi. Kalau kita buat apa Allah suruh ayat 11, ayat 12, insya-Allah kita akan untung dalam perniagaan ayat 10. Hidup kita ni, walaupun kita bukan peniaga, kita bukan penjual, kita seolah-olah orang yang sedang berjual beli. Maksudnya orang yang sedang dikira oleh Allah sebagai orang yang untung ataupun orang yang rugi. Sebagai orang yang untung ataupun orang yang rugi. Sesama peniaga, ada juga kita panggil dia peniaga yang untung, dia peniaga yang rugi. Walaupun peniaga A barang dia habis, peniaga B barang dia habis dijual, tapi kita kata apa? Peniaga A lagi untung pada peniaga B. Macam itulah kehidupan kita, Kita solat subuh pagi tadi, dia pun solat subuh pagi tadi. Tapi kita punya solat subuh lagi banyak pahala berbanding dia solat subuh. Kenapa Inilah orang yang peniaga, bijak. Sebab kita solat subuh tadi, kita kejut isteri, kejut anak, kejut adik-beradik untuk sama-sama bangun solat subuh dengan kita.
kita dapat pahala lebih. Adapun B tadi, dia bangun dia seorang lah. Dia bangun solat subuh, dia seorang, dia tidur balik. Adik-beradik dia, anak-anak dia sendiri tak ambil tahu langsung. Walaupun kita dengan dia sama-sama solat subuh, tapi kita adalah peniaga yang untung. Kita dapat untung lebih sebab kita ajak orang lain sekali. Ini dia panggil peniaga yang bijak. Dan ayat yang dibaca oleh Puan Rafidah pada kita tadi, tak ada pun sebut barang yang niagakan, barang yang diniagakan. Cuma Allah sebut, perniagaan ini dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Bila sebut perniagaan, mesti ada barter trade. Barang yang diberi dan barang yang diambil. Jadi kat sini, apa barang yang kita kena beri? Bagi diri kita, bagi masa kita, bagi harta kita pada Allah. Itu maksud barang yang kita beri. Itu panggil barter trade. Kita bagi sesuatu, kita dapat sesuatu pun, nama perniagaan. Kalau bagi saja, tak dapat apa. Kita bagi saja, tak bagi perniagaan. Ni kita bagi sesuatu, kita dapat sesuatu pun, nama perniagaan. Kita bagi barang, kita dapat duit. Perniagaan. Ataupun orang tu bagi barang, kita bagi duit. Baru nama perniagaan. Jual beli. So, apa kita kena bagi untuk perniagaan yang menguntungkan ni? Kita bagi diri, masa, harta, ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Maka kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan pada kita. Itulah nama perniagaan. Jadi Allah Ta'ala, zaman dulu, sumber rezeki yang besarnya kita nampak perniagaan je lah. Nama sekarang ni tak. Kerja makan gaji pun kadang-kadang hebat juga kehidupannya. Sebab tu Allah sebut dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut, Allah telah beli daripada kita. Allah beli apa? Allah beli pada kita diri, masa, harta dan bayaran ataupun barang yang Allah Ta'ala bagi. Bayaran yang Allah Ta'ala bagi adalah syurga. Tengok surah At-Taubah, boleh tak? Tolong baca dia. Tuan Haji Salahuddin dalam baca boleh Tuan Haji Salahuddin? Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas mana ni? Tak ada Tuan Haji Salahuddin? Ya, Sabah kata. Oh, tu pergi Sabah. Dia hantar dalam grup tu. Okay. Saya pun minta maaf lambat sampai balik dari Perlis. Tak apa, tak ada masalah. Okey, muka surat 204. Ayat bawah sekali. Bawah sekali, 111. Ya, 111 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beri yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dalam bab jual beli, saya dah bagi duit pada penjual. Tapi penjual gagal memberi barang yang saya nak. Saya dah bagi duit pada penjual. Tetapi penjual gagal memberikan barang yang saya nak. Betul kan? Maka saya boleh tak ambil balik duit saya pada penjual? Boleh. Saya boleh ambil balik duit saya daripada penjual. Saya dah bagi duit sebab saya nak barang. Barang saya tak dapat, saya nak baliklah duit saya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak jadi masalah. So, Allah Ta'ala dah bagi pada kita ganjaran. Apa dia Allah Ta'ala bagi? Syurga. Allah sebut Allah telah membeli daripada orang mukmin syurga. Dengan bayaran syurga. Allah Ta'ala bagi syurga pada kita. Ini ayatnya. Cuma kita kena bagi pada Allah diri, masa, harta. Kalau kita bagi, syurga yang Allah Ta'ala dah beli pada kita tu, yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita, confirm milik kita. Tapi kalau kita tak nak bagi diri, masa, harta, ikut ayat ni lah, mengikut apa yang Allah Ta'ala nak, maka Allah Ta'ala boleh ambil balik syurga tu daripada diri kita. Kita tak layak memasukinya sebab Allah Ta'ala dah nak bagi, cuma barang kita tak bagi. Macam tadi lah, saya dah bagi duit tapi peniaga tak nak bagi barang kat saya. Saya boleh tak ambil balik duit saya? Saya boleh ambil balik duit saya. Saya tetap boleh ambil balik duit saya sebab saya bagi duit, saya nak barang. Saya dah bagi duit, tak dapat barang, buat apa? Saya ambil baliklah duit saya. Allah bagi syurga sebab Allah nak tengok pengorbanan kita.
Jadi bila Allah tak bila kita tak ada berkorban diri masa harta untuk Allah Taala, Allah boleh tak ambil balik? Boleh, Allah Taala boleh ambil balik. Banyak lagi ayat-ayat Allah sebut tentang jual beli. Kerana apa? Bila sebut untung rugi, bila sebut untung ataupun rugi, benda ni ada kaitan dengan jual beli. Contoh lagi orang-orang Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad tu Nabi yang benar, dan dia tahu kalau kufur dengan Nabi Muhammad tempatnya ke neraka, orang Yahudi ni, tapi dia pilih juga untuk kufur dengan Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala kata dia telah menjual hidayah dengan membeli kesesatan. Dia telah menjual keampunan dengan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok muka surat 26, boleh tak? Okey. Fariza, tolong baca boleh Fariza. Baru lepas. Okey, baik, tak apa. Fariza tu kawan Faizi, baru nak cuba dia. Okey, tak apa. Semua dah baca kan? Tolong baca dia Puan Masyitah, boleh? Puan Masyitah tolong baca. Baik Ustaz, ayat ke berapa Ustaz? Ayat 174, 175. Dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 174. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, iaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, iaitu murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka siksa yang amat pedih. Ayat 175. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan keampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Okey. Terima kasih Puan Masyitah. Orang Yahudi ni dia tahu Nabi itu Nabi. Yahudi ni lah. Tapi dia pilih untuk tak nak beriman dengan Nabi. Maka Allah Ta'ala kata, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia ada petunjuk. Tahu Nabi itu benar. Dia buang petunjuk, dia bagi petunjuk, dia ambil kesesatan. Cerdik tak? Tak cerdik tak? Okey? Dia ada keampunan. Dia tahu kalau beriman dengan Nabi dapat keampunan. Tapi tak. Dia bagi keampunan, dia ambil dia bagi keampunan, dia ambil azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi keampunan, dia ambil azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni adalah orang paling rugi. Kenapa? Dia tahu barter trade yang dia buat tu sangat-sangat tak menguntungkan diri dia, tapi dia pilih untuk teruskan juga. Dialah orang yang paling rugi. Okey, baik. Ni mengenai kerugian. Jadi kita ke akhirat nanti sama ada kita akan menjadi orang yang rugi ataupun orang yang beruntung. Orang yang rugi ataupun orang yang untung. Tu ke akhirat nanti. Sama ada kita orang kafir ataupun orang Islam, kita tetap terlibat dengan untung dan rugi. Okey, baik. Ayat 3. Illa melainkan, sambung ayat kita sekarang. Allah kata semua manusia dalam kerugian, termasuklah Nabi. Ya, Nabi dalam kerugian, ya, sebab Nabi al-insan juga. Tapi ada pengecualian. Illa, sambung ayat kita habis. Illa melainkan alladzina orang-orang yang amanu beriman wa dan amilu melakukan okey, salihat amal-amal soleh, okey, wa dan tawasau berpesan-pesan bi dengan al-haq, sesuatu yang benar. Al-haq terjemah dia sesuatu yang benar. Kalau terjemah kebenaran takut nampak maksud lain pula tadi nanti. Kebenaran ni takut kita tengok minta izin kebenaran kan. Kita terjemah bil haq, sesuatu yang benar. Wa dan
Tawasau berpesan-pesan. Tawasau mereka berpesan-pesan. Bi dengan as-sabri kesabaran. As-sabri kesabaran. Okey, Puan Izawani terjemahkan boleh Puan Izawani? Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh dan berpesan-pesan dengan sesuatu yang benar dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini ayat yang kita nak bincang, poin utama surah ni. Okey. Inilah kita kata poin utama dalam surah kita ni. Allah sebut semua manusia dalam kerugian. Maksudnya apa dia? Kebanyakan, keseluruhan manusia dalam kerugian, kecuali manusia yang ada 4 perkara ni. Jadi saya kata tadi Nabi dalam kerugian. Ya, kalau ikut ayat 1 dan 2 tadi Nabi dalam kerugian ke? Ya, semua para Nabi dalam kerugian kalau ikut ayat 1 dan 2. Tapi ada pengecualian. Dengan sebab ada pengecualian inilah, maka semua para Nabi terkecuali daripada ayat 2. Semua para Nabi terkecuali daripada ayat 2. Itu dalam kerugian. Sebab apa? Sebab semua para Nabi buat apa yang Allah sebut dalam ayat 3 ni. Itu cerita dia. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad semua termasuk dalam ayat 2 tadi, dalam kerugian. Ya, semua dalam kerugian. Kecuali orang tersebut dia buat 4 perkara. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, berpesan-pesan perkara yang benar. Keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, baik. Kita bincang satu-satu. Pertama, beriman. Apa takrif iman? Apa definisi iman? Definisi iman ialah tasdiqu bil jinan. Al-iqraru bil lisan. Mengakui dengan lidah. Iqraru bil lisan, mengakui dengan lidah. Wa tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hati. Wal amalu bil arkan, dan mempraktikkan dengan anggota badan. Itu definisi iman. Boleh? Definisi iman kena kait dengan 3 ni. Apa dia? Saya ulang balik. Al-iqraru bil lisan, mengakui dengan lidah. Mengakui dengan lidah. Itu saja cukup? Tak cukup. Kena disertakan dengan at-tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hati. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, kena praktikkan, kena amalkan dengan anggota badan. Okey, baik. Fir'aun, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan satu soalan. Siapa nak jawab boleh cuba jawab. Fir'aun dia percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Saya nak tanya tuan-tuan. Fir'aun dia percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Ada tak siapa-siapa cuba nak jawab soalan? Salah tak apa. Fir'aun, dia percaya tak yang Nabi Musa tu Nabi? Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia. Puan Noli tolong baca boleh, Puan Noli. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Saya nak, daripada ayat ni saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Agak-agak Fir'aun dia percaya tak yang Nabi Musa ni Nabi? Muka surat, sekejap Okey, muka surat 166. Ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka terbongkar diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk Wahai kami..." Musa. Boleh, wahai Musa. "Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, nescaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Okey, Puan Noli rasa ayat 134 ni mereka percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Percaya? Sebab Dan dia minta tolong. Ya, apa dia? Percaya sebab dia minta tolong Nabi Musa doakan. Yes, itu satu. Yang kedua, mereka percaya tak yang Allah boleh hilangkan musibah tu pada mereka? Percaya? Percaya tak, Puan Noli?
Percaya. Percaya. Yes. Terima kasih Puan Noli. Jadi kalau orang tanya Nabi Musa, Fir'aun and the gang, ayat ni cerita pasal Fir'aun lah ni. Fir'aun dan pengikut dia percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Percaya. Percaya tak Allah boleh hilangkan musibah? Percaya. Ni dalil dia. Kita orang Islam ada masalah. Pernah tak pergi jumpa Sami ke Tok Cha, tahu? Sami ke Tok Cha ke? Sami Buddha ke? Penjaga tokong ke? Penjaga kuil ke? You boleh tolong doa kat Tuhan you supaya I ni sihat ke? Supaya I punya masalah selesai ke? Pernah tak orang Islam buat macam tu? Kita tak pernah sebab kita tak percaya. Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Kita tak pernah. Kita takkan buat. Dan kalau kita buat, masalah iman kita. Kena ngucap balik. Fir'aun, mulut dia kata, Nabi Musa penipu. Mulut dia kata, mana ada Tuhan lain? Aku seorang je Tuhan. Tu mulut Fir'aun kata. Tapi dari segi perbuatan mereka dalam ayat ni, mereka percaya tak? Percayalah. Ada masalah, suruh Nabi Musa doa. Wahai Musa, boleh tak tolong doa pada Allah supaya dia hilangkan musibah ni? Kalau dia hilangkan, kami berjanji akan beriman dan kami akan lepaskan Bani Israel. Jadi ayat ini menunjukkan Fir'aun and the gang percaya Nabi Musa tu Nabi, percaya Allah tu Tuhan, boleh hilangkan musibah. Tapi percaya mereka tu hanya ada kat sini. Percaya mereka tu hanya ada di hati sahaja. Mulut tak keluar. Kat mulut mereka tak pernah pun mengaku ya Musa ni Rasulullah. Kat mulut mereka pun tak pernah mengaku ya Allah tu Tuhan yang Esa. Jadi layak tak kita kata dia beriman? Tak. Soalan saya tadi, Nabi Musa, Fir'aun percaya tak Nabi Musa tu Nabi? Percaya. Fir'aun percaya tak Allah tu boleh hilangkan segala musibah masalah mereka? Percaya. Betul? Tak beriman? Tak beriman lagi. Sebab syarat iman tadi kan 3. Apa maksud 3? Lidah, hati, perbuatan. Kena serentak sama. Fir'aun dalam ayat ni, hati dia je percaya Nabi Musa tu Nabi. Lidah dia tak pernah mengaku. Lidah dia tak pernah mengaku pun yang Nabi Musa tu Nabi. Maka tak boleh jadi dia orang beriman. Amalan lagilah tak ada. Lagilah tak kena. Amalan dia, sembah berhala, sembah patung dan sebagainya, lagilah tak layak jadi orang beriman. Nampak? Itu satu. Yang kedua, zaman Nabi Muhammad SAW ada munafik. Munafik zaman Nabi Muhammad SAW, mulut mereka mengaku mereka beriman, dengan lidah mengaku, tapi hati habis. Kalau baca boleh Tuan Faizi surah Al-Munafiqun. Muka surat 554. Kalau baca boleh Tuan Faizi. Page 554. Ayat Ustaz? Ayat 1 surah Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa engkau adalah Rasulullah dan Allah mengetahui bahawa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Terima kasih Tuan Faizi. Dia cakap dengan mulut ni. Orang munafik cakap dengan mulut, kau Rasulullah. Kami percaya kau Rasulullah. Dengan mulut ada. Tapi Allah tahu hati dia tak nak terima yang Nabi tu Nabi. Hati dia tak nak mengaku yang Nabi tu Nabi. Maka layak jadi beriman? Tak layak jadi beriman. Walhal munafik punya action, munafik punya amalan dalam kes ni, sembahyang belakang Nabi tau. Nabi zuhur 4 rakaat, dia pun zuhur 4 rakaat. Nabi tarawih 8 rakaat, dia pun tarawih 8 rakaat. Nabi salat maghrib 3, dia pun salat maghrib 3. Nabi jamak dan qasar, dia pun jamak dan qasar. Sama lah amalan dia dengan amalan Nabi. Tapi oleh kerana hati tak cukup syarat, mulut ada, praktik ada, hati tak ada, reject juga. Ada pun orang Islam ini, mulut dia mengaku Allah tu Tuhan, Nabi tu Rasul, hati dia pun mengaku, tapi amalan dia sengaja pergi sembah benda-benda yang selain Allah. Kawan dia sembah patung, dia pun sembah patung. Kawan dia sembah matahari, dia pun sembah matahari. Maka dia pun boleh terkeluar daripada kategori Islam. Sebab syarat iman mesti 3. Lidah, hati dan anggota badan. Barulah iman tu sempurna. Okey, baik. Dalam bab tajuk iman, dia banyak benda lagi sebenarnya kita nak bincang. Ciri-ciri iman, tanda-tanda iman, penguat iman, perkara yang melemahkan iman. Kita tak nak bincang benda tu dulu. Kita hanya bincang orang yang tidak beriman adalah orang yang paling rugi ke akhirat. Orang yang tidak beriman, maksud tidak beriman kat sini, ketika kita tanya kat Google hadis Jibril datang nak menyamar sebagai seorang lelaki
jumpa Nabi Muhammad, tanya apa itu iman. Maka Nabi pun jawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman tu ialah kau beriman dengan Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat dan ketentuan baik dan buruknya. 6 rukun iman yang kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah dulu, itulah iman kena komplit 6. Barulah layak kita jadi orang beriman. Kalau kita dalam 6 rukun iman tu, saya percaya 5 je, satu saya tak percaya sangat, kena reject iman. Ataupun dalam 6 tu apa salah satunya? Beriman pada para rasul. Rasul semua saya terima, Nabi Sulaiman je saya tak terima sebagai rasul. Sebab dia isteri banyak sangat. Saya tak rasa tak layak lah jadi rasul, isteri banyak sangat. Kena reject juga kita daripada kategori iman. Syaratnya kena beriman dengan semua 6 yang kita bincang dalam rukun iman. Barulah layak jadi orang beriman. Jadi orang yang dah ada iman pada Allah yang betul lah, maka orang ni telah ada selangkah keluar kakinya daripada golongan orang yang rugi. Orang paling rugi tahu tak siapa kat akhirat? Paling rugi adalah orang yang beramal. Dia ajak orang beramal tapi tidak beriman. Dialah orang paling rugi sekali. Orang ateis ataupun orang orientalis ke, orang tak percaya akhirat, dia tak prepare langsung. Akhirat tak ada, nak prepare apa? Bagi dia akhirat tak ada. Tidak ada hari kebangkitan. Dia nak prepare apa? Dia rugi tak? Dia rugi ke akhirat. Dia rugi tak? Dia rugi. Tapi yang paling rugi adalah orang yang prepare untuk akhirat tapi semua kena reject. Better prepare. Dia prepare untuk akhirat tapi semua yang dia prepare semua kena reject. Better prepare. Kenapa kena reject? Sebab tak ada iman. Sebab tu kena reject. Tengok surah Al-Kahfi, ayat terakhir surah Kahfi. Boleh tak? Tolong baca dia, Tuan Haji Rusni, tolong baca boleh Tuan Haji Rusni. Surah Al-Kahfi, muka surat 304. Page 304. Ayat berapa Ustaz? Ayat yang ke 103, 104, 105. 103, 104, 105. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, adakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang-orang paling rugi perbuatannya? 104, iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. 105, mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan mereka kerana kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka pada hari kiamat. Okey. Terima kasih Tuan Haji Rusli. Contoh golongan yang prepare untuk akhirat tahu tak siapa dia? Golongan prepare untuk akhirat, Yahudi, Nasrani. Ada pendeta-pendeta Yahudi yang tak makan daging khinzir. Ada pendeta Yahudi pendeta Nasrani yang tak pernah ambil riba, tak pernah berjudi, tak pernah berzina, tak pernah minum arak. Sebab mereka tahu benda-benda tu akan memberi kesan tak baik ke akhirat. Tak pernah zina, tak pernah kahwin, tak pernah judi, tak pernah minum arak. Konon-kononnya ke akhirat nanti dapat tempat terbaik. Orang yang zina, judi, minum arak, tak kisahlah dia Islam ke Yahudi ke bukan, dia akan dapatlah nasib ke akhirat. Nasib tak baik. Rugi tak? Rugi. Tapi yang lagi rugi ni golongan-golongan yang tahan nafsu kat dunia, tak kahwin, tak makan daging, macam-macam lagi, tak pakai slipper pun ada, tokca sami tu. Tapi kat akhirat tak dapat apa. Orang kafir lain kat dunia ni enjoy habis-habisan, buat maksiat habis-habisan, berseronok habis-habisan. Kat akhirat kena bakar dalam neraka, rugi tak? Rugi. Tapi at least pernah seronok kat dunia. At least pernah gembira mengecapi sebahagian nikmat kat dunia. Yang paling rugi ni yang beramal ni, rasa dia baik sebab tak pernah berzina. Rasa dia baik sangat sebab tak pernah minum arak. Rasa dia baik sebab tak ambil rasuah. Yahudi yang ni dia kata, dalam Yahudi tu tak bagus sebab ambil rasuah. Kami Yahudi yang pegang dengan Taurat tak ambil rasuah. Orang Kristian kata apa? Dia Kristian tak bagus sebab makan khinzir. Kami Kristian yang masih berpegang dengan pure Injil, kami tak makan khinzir. Dia merasakan dia sedang buat baik. Dia merasakan dia sedang buat perkara-perkara yang sangat baik. Tapi ke akhirat nanti Allah kata, mereka lah orang paling rugi berbanding dengan perugi-perugi yang lain. Perugi yang lain tadi siapa? Yang berzina, judi, minum arak, memang rugilah ke akhirat. Tapi ni yang duk prepare, konon-konon ke akhirat tempat mereka baik, habis.
Bahkan amalan-amalan mereka Allah Ta'ala akan jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tolong baca boleh Tuan Haji Salahuddin? Boleh tak Tuan Haji Salahuddin tolong baca surah Al-Furqan, muka surat 326. 362. Maafkan saya. Surah Al-Furqan page 362 ayat 22 dan 23. 22 dan 23. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin boleh? Okey, baik. Tolong baca dia Puan Rafidah Abdul Ghani, tolong baca boleh tak? Puan Rafidah Abdul Ghani. Saya duduk baca, tak dengar ni. Oh, okey. Sorry. Maafkan saya. Kita tak dengar Tuan Haji Salahuddin. Sorry. Saya lupa unmute. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. 22 dan 23. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijram mahjura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maksud, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Maksud hijrah mahjurah tu jauh. Maksudnya jauh. Kamu tidak ada langsung rahmat untuk kamu, tak ada langsung kebaikan untuk kamu pada hari ini. Kami bawa semua amalan-amalan dia tu. Dia tak kahwin, dia puasa, dia sedekah, ni orang kafir. Dia semayang malam ikut Taurat, dia semayang malam ikut Injil. Apa lagi? Kawan dia ajak dia zina, dia tak nak zina, dia kata berdosa, Taurat tak bagi, Injil tak bagi. Kami datangkan semua amalan-amalan tu. Depan muka mereka kami tunjuk amalan mereka sia-sia jadi debu yang berterbangan. Mereka lah orang yang paling rugi berbanding seluruh manusia. Maksudnya apa dia? Orang yang prepare juga tapi prepare tak kena tempat. Bila nak periksa, pelajar-pelajar yang tak baca buku langsung, dia main je, tengok telefon, main game, tengok TV. Tengok telefon, main game, tengok TV. Jadi bila periksa tak boleh jawab. Rugi tak? Rugi tak? Rugi. Tapi yang lagi rugi tak siapa dia? Pelajar ni dia tak tengok TV, dia tak main telefon, dia tak main game. Apa dia buat? Baca buku je, tapi salah baca buku. Periksa esok ujian lain, dia baca buku lain hari ni. Esok periksanya ujian lain, tapi hari ni dia prepare 5-6 jam hari ni, buku lain yang dia baca. Tak ada kaitan dengan periksa esok. Contohlah ni. Maka rugi tak dia? Rugi. Sebagaimana pelajar yang main tadi, main tengok TV, main telefon, esok tak boleh jawab apa langsung, rugi tak? Rugi. Dia lagi rugi. Sebab semalam dia tak main, dia tak main telefon, tak tengok TV, dia baca buku, tapi buku yang dia baca salah. Apa dapat ke akhirat? Apa dapat esok? Markah esok dia kosong juga macam orang lain. Samalah juga orang kafir hari ni. Oleh kerana tak ada iman, dialah orang paling rugi ke akhirat. Walaupun dia rasa hari ni dia sedang buat baik. Dia kata Yahudi lain semua tak bagus sebab amalkan riba. Dia bagus sebab tak amalkan riba. Dia kata orang Kristian lain semua tak bagus sebab tak makan khinzir. Sebab makan khinzir. Dia masih lagi Kristian yang bagus sebab tak makan khinzir. Dia rasakan dia sedang buat baik. Dia rasakan dia sedang jadi orang yang soleh dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi hakikat sebenarnya dialah orang yang paling rugi. Dialah sebenarnya orang yang paling rugi ke hari akhirat. Sebab tidak ada iman. Sebab tu kunci syurga Nabi kata apa dia? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci syurga adalah ucapan 2 kalimah syahadah, tu kunci syurga. Kalau baik macam mana pun kunci tak ada, tak boleh buat apa. Baik macam mana sekalipun tu tak ada, tak boleh buat apa. Untung syukur sangat pada Allah Ta'ala kita lahir-lahir dah ada dah kunci syurga. Okey, itu yang pertama. Jadi orang yang beriman saja pun masih lagi dalam kategori rugi. Selagi tak cukup 4 perkara. Pertama, beriman. Yang kedua, kena beramal soleh. Dia beriman pada rukun iman 6 semua dia percaya. Percaya pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, kiamat, qada dan qadar, semua dia percaya. Tapi dia semayang kadang-kadang. Dia puasa kadang-kadang. Apa Allah suruh dia buat kadang-kadang. Amal soleh tak ada langsung. Maka dia ni pun masih lagi kategori rugi. Sebab kat akhirat kelak, bukan sahaja orang kafir masuk neraka, orang Islam pun masuk neraka juga. Awak bukan orang beriman je? Ya, saya orang beriman kat dunia dulu.
tapi amal soleh tak ada langsung. Amal soleh tak ada langsung. Namanya binti. Bin Muhammad, bin Abdul Rahman, Masya Allah. Bin sedap-sedapnya, bin. Nama bin, binti. Nama dia pun Nur Muhammad, Siti Nur. Wah, nama Masya Allah. Orang tengok nama tu, orang dah tak tanya dah Muslim ke bukan. Tahu dah nama tu nama Islam sangat. Nama sahabat, nama para Nabi. Ya, memang dia orang mukmin. Tapi walaupun dia mukmin, dia tak beramal. Allah Ta'ala bila sebut bab akhirat, Allah Ta'ala mesti akan sebut amal. Allah Ta'ala tak letak syarat iman saja. Allah Ta'ala kata kena ada amal juga. Kalau beriman saja, amal soleh tak ada langsung ataupun buat kadang-kadang, semangat semayang, tak semangat tak semayang, maka orang macam ni pun akan rugi juga ke akhirat. Kenapa rugi? Kena masuk neraka dahulu, barulah boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Nak ke macam tu? Tak. Kita nak jadi orang yang beruntung, tak nak masuk neraka langsung. Hadis mengenai orang Islam masuk neraka, kita dah bincang sebelum ni. Ketika mana Allah Ta'ala masukkan semua ahli neraka dalam neraka, bersama mereka ada ahlul qiblah. Siapa ahlul qiblah? Orang Islam. Orang kafir pun tanya, kamu dulu kat dunia bukan Islam ke? Alam takunu muslimin? Kamu kat dunia dulu bukan Islam ke? Qalu bala. Mereka jawab, ya, kami kat dunia dulu Islam. Tapi kami ni banyak buat dosa. Amal tak ada langsung. Amal sikit ingat. Waktu kena masuk neraka sama-sama dengan kamu ni. Setelah berlalu beberapa lama tempoh masa, mereka pun dikeluarkan daripada neraka. Orang kafir tengok, alangkah baiknya kalau kami jadi Muslim tak semayang macam tu. Orang kafir katalah, alangkah baiknya kalau kami jadi Muslim yang minum arak judi macam tu. At least boleh keluar juga pada neraka ni. Kami yang kafir ni tak keluar-keluar langsung. Tapi kita nak ke jadi Muslim yang kena masuk neraka dahulu? Tak nak. Kita nak jadi Muslim yang terus masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman tapi tanpa disertakan amal soleh, orang ni masih lagi dalam kategori rugi. Kenapa rugi? Kerana dia masih lagi tidak terlepas daripada neraka Allah Ta'ala. Hanya nama je beriman, tapi tak ada amal soleh, tak jadi. Allah Ta'ala letak syarat iman amal, baru jadi. Iman ni masuk Islam, dia mengucap 2 kali syahadah, dia telah dianggap believers, sebagai orang beriman. Tapi kalau tak ada amal soleh, tak jadi juga. Tengok surah-surah lain. Banyak lagi tempat-tempat, tapi kita refer beberapa ayat saja, boleh? Pertama, tengok surah Baqarah. Allah sebut iman, mesti kena amal soleh. Sebut iman, mesti kena amal soleh. Iman saja tak cukup lagi untuk masukkan orang tu dalam syurga terus. Iman saja cukup untuk buat kita masuk syurga. Iman sahaja. Tapi iman sahaja belum cukup untuk buat kita masuk syurga terus tanpa kena masuk neraka dahulu. Jelas Ada beza tu. Tengok muka surat 5, tolong baca puan Rafidah boleh. Muka surat 5 surah Al-Baqarah ayat atas sekali. Alamak, kita tak sempat 2 lagi. 25 Ustaz. Muka surat 5 ayat 25. Tolong baca puan Rafidah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa disediakan untuk mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Okey, baik. Terima kasih, puan. Allah sebut tentang syurga kan? Allah kata apa? Berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Nampak? Beriman dan beramal soleh, baru dapat syurga tu. Kalau beriman saja dapat juga, tapi kena masuk neraka dahulu lah. Masuk neraka dahulu depend pada dosa maksiat dia, depend pada banyak mana solat yang dia tinggal. Na'udzubillah min zalik. Allah sebut iman, mesti sebut amal soleh. Sebab iman saja tanpa amal soleh tak guna. Okey, masuk sekolah bagus dah. Dia ni masuk asrama penuh ni. Sekolah MRSM. Sekolah yang hebat lah kita kata, contoh. Sekolah hebat lah ni. Cikgu-cikgunya hebat, silibusnya hebat, buku pengajarnya hebat. Masuk sekolah hebat tapi dia malas belajar. Adakah dia termasuk golongan hebat juga? Tak. Nama Islam, nama mukmin tapi tak beramal. Ke akhirat tak ada beza dengan orang kafir. Sebab tu, yang pentingnya adalah iman dan amal kena sekali. Iman dan amal kena sekali. Banyak lagi ayat lain sebenarnya. Amanu amilus salihat. Amanu amilus salihat.
Kalau amanu sahaja, beriman sahaja tapi tidak amal-amal soleh, tidak ada amal soleh, masih lagi rugi ke akhirat. Amal soleh ni banyak tuan-tuan dan puan-puan. Allah pun tahu kita tak boleh nak amalkan semua. Sebab tu Allah Ta'ala letak dalam satu ayat, Allah sebut min. Allah sebut min. Tengok surah An-Nisa, boleh tak? Muka surat 98. Tolong baca dia. Surah An-Nisa, muka surat 98. Okey. Tolong baca dia, Puan Masyitah, tolong baca boleh? Ya Ustaz. Ayat berapa Ustaz? 1, 2, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Okey, Puan Masyitah, page yang sama ayat atas sekali 1, 2, 2 tu boleh? Okey, baik. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya selain Allah? Okey. Terima kasih Puan Masyitah. Apa poin saya? Ayat 1, 2, 2 tu Allah sebut syurga. Kan saya kata tadi, bila sebut syurga mesti iman amal soleh. Iman amal soleh. Iman amal soleh. Tu kena ada. Iman saja tak ada amal soleh, tak boleh masuk syurga terus. Adapun ayat 1, 2, 4 tu, saya rasa kebanyakan terjemah dia tak tulis terjemah ni. Allah berfirman, wa man ya'mal minas solihat. Saya terjemahkan, dan siapa yang beramal min tu sebenarnya dalam bahasa Arab dia panggil min tabi'idiyah, memberi makna sebahagian. Sesiapa yang beramal sebahagian daripada amal soleh, baik lelaki ataupun perempuan, sedangkan dia orang mukmin, maka mereka akan masuk syurga. Saya yakin terjemah tuan-tuan tak ada. Tapi dalam tafsir ada. Dalam tafsir dia tulis min tu apa dia. Jadi min tu namanya min tabi'idiyah, bermakna sebahagian. Amal soleh ni banyak. Wajib kena buat semua ke baru masuk syurga? Tak. Tak wajib buat semua. Buat yang kita mampu sikit, istiqamah pun dah cukup bagus. Solat sunat saja kita tak mampu nak buat semua. Solat tasbihnya, solat selepas wuduk. Ada solat sunat selepas wuduk. Solat 4 surah ada. Solat awabin, solat rawatib. Rawatib biasalah kita buat wajib surah. Solat sunat saja pun kita tak mampu nak buat semua. Tak cerita zikir-zikir lain. Berlampak zikir-zikir Nabi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Riyadhus Salihin. Banyak zikir-zikir Nabi. Mampu buat semua? Tak mampu. Sebab tu Allah sebut, barang siapa yang boleh beramal sebahagian daripada amal soleh. Buat sebagai amal soleh. Semayang amal soleh, puasa amal soleh. Tak mampu nak buat semua. Buat sikit-sikit yang wajib, tambah sikit-sikit yang sunat dah cukup dah. Baik. Allah Ta'ala tahu kita tak mampu nak buat semua amal soleh. Tapi, selagi mana kita berusaha untuk buat sebaik mungkin amal-amal soleh, kita akan selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 perkara lagi kita akan bincang minggu depan. Kalau kita buat 2 ni, kita rugi ke kita untung? Kita dah termasuk kategori orang yang untung tapi masih lagi rugi. Ada juga macam tu. Ya. Kita dah termasuk kategori orang-orang yang untung tapi masih lagi rugi. Kenapa rugi? Kalau kita beriman, kita amal soleh, bagus, banyak, pok, esok kita mati. Maka, buku akaun kita pun tutup dah. Markah dia 5,000 je. Markah dia 5,000. Daripada dia balik sampai dia mati, dia punya beramal, markah amalan dia 5,000. Ada tak akan continue dia punya pahala-pahala dia? Tak ada. Sebab kat dunia dia tak pernah ajak orang, tak pernah ajar orang, tak pernah encourage orang, tak pernah nasihat orang. Dia fikir dia seorang saja. Jadi lepas dia mati, okeylah, kita tutup buku amalan dia sebab amal dia dah terhenti lepas dia mati. Dia untung, satu sudut dia rugi. Ada juga orang yang tu ada. Sebab nak banding orang kafir, nak banding orang Islam tak beramal, dia lagi untung. Sebab dia ada amal. Kemungkinan amal dia banyak, dia boleh selamat ke akhirat.
tapi dia masih rugi. Sebab apa? Dalam 4 perkara ni dia buat 2 yang pertama je, 2 yang kedua dia tak buat. Kalau dia buat 2 yang kedua ni, tahu tak apa akan berlaku? Dia dah mati semalam, tapi hari ni pahala dapat lagi. Pahala siapa? Kawan-kawan yang dia ajak jaga semayang, dia dah mati, kawan dia masih jaga semayang. Anak-anak yang dia mengajar mengaji, dia dah mati, tapi anak dia masih mengaji. Contoh. Apa lagi? Sebelum masa dia hidup, dia banyak ajak kawan-kawan dia masuk kelas pengajian agama. Dia ajak kawan-kawan dia masuk kelas Iqra', masuk kelas tajwid. Lepas minggu dia ajak kawan-kawan dia join 2 kali kelas, pok dia mati. Kawan dia masih lagi join kelas tu, dia dah mati. Pahala masih masuk lagi. Tu yang kita nak bincang. Jadi orang yang hebat, orang yang beruntung adalah orang yang dia telah mati. Buku amalan dia tak boleh tambah dah. Tapi orang lain punya amalan bertambah lagi. Solat subuh tadi, kita dapat 1 pahala solat subuh. Kalau bulan Jumaat 27 pahala solat subuh. Tapi ada orang yang masa subuh tadi dia dapat 200 pahala, 300 pahala, 5,000 pahala. Ada ke? Ada. Orang yang ajak orang lain jaga solat. Orang yang berpesan pada orang yang suruh jaga solat. Kita nak tidur malam ni, kita pesan pada adik-beradik, pesan pada anak isteri, jaga solat yang esok orang awal je. Nampak simple je pesanan tu kan. Tapi esok tengok dalam rekod kita solat subuh dapat 20 pahala solat subuh. Hai? Macam mana jadi 20 pahala solat subuh? Sebab kita berpesan pada 20 orang untuk bangun awal solat subuh esok. Untung tak? Untung lah. Orang lain solat subuh pagi tadi dia dapat pahala 1 solat subuh. Tapi ada orang yang dalam waktu pagi esok 27 hari bulan 11 2021 dia dapat 5 pahala solat subuh. Bagaimana 5 tu? Dia ajak anak-anak dia bangun sekali, dia ajak isteri dia bangun sekali. Okey, masa saya belajar dulu, kita kena bangun 4.30, hafal Quran bangun 4.30. 5 suku masuk kelas dah. Guru saya kata apa? Tahu tak siapa paling banyak pahala kat sini? Kita kata tak tahu. Tu, Warden Hang tu. Warden Hang tu 4.30 dah bising kejut hang bangun tidur. Warden Hang. Hang tahajud 4.30, hang baca Quran 5 suku, semua dapat pahala kat dia. Dia tukang kejut. Lepas dia kejut, dia tidur balik. Tapi pahala banyak kat dia. Tu contoh lah. Contoh. Untung tak? Untung lah. Orang yang dah mati, orang yang dah tak boleh beramal, tapi pahalanya masih masuk. Sebab apa? Sebab dia buat 2 yang terakhir yang kita akan bincang minggu depan. Wa tawasau bil haq, dia pesan perkara yang benar. Kita akan bincang apa perkara yang benar. Dan biasanya bila kita beri nasihat, bila kita menyampaikan akan ada feedback yang tak bagus. Orang tu akan kata kita ke, orang tu akan bermasam muka ke, orang tu dah tarik muka dengan kita ke. Jadi kita tak nak buat dah. Kenapa? Aku sebelum ni bagi nasihat, orang ramai tak suka. So aku nak stop lah bagi nasihat. Rugi ke untung? Rugi. Awak betul boleh dapat banyak lagi, tapi awak dapat banyak tu. Orang yang beruntung adalah orang yang tetap sabar memberi nasihat walaupun berbagai-bagai cubaan datang. Jadi 2 perkara ni kita bincang minggu depan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Senang cerita, kita boleh dapat pahala banyak dengan buat 2 yang terakhir ni. Dengan buat 2 yang terakhir ni kita boleh dapat pahala banyak tau. Tetapi kita rasa sebab akan hukum fiqh, dari segi hukum fiqh, 2 yang terakhir ni hukumnya adalah fardu kifayah. Tak wajib semua orang buat. Sebahagian je amal ma'ruf nahi munkar. 2 yang terakhir ni senang cerita amal ma'ruf nahi munkar lah. Hukum buat amal ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Kalau dalam kampung kita ada 3 orang je buat, ajak orang pergi masjid, ajak orang jaga solat, 3 orang je buat. Alhamdulillah, kita tak buat, kita dah selamat daripada tuntutan. Tapi Allah kata yang 3 orang tu lah orang berjaya. Dia last. Tolong baca dia boleh. One only. Muka surat 63. Surah Ali Imran. Ayat yang ke-104. Boleh? Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Tu poin saya. Dalam ayat tu suruh semua ke? Dalam ayat tu suruh semua orang ke? Tak. Hendaklah ada segolongan di kalangan kamu. Kita tak buat, tak apa. Janji ada 5-6 orang buat, beres lah. Kita sibuk dengan ibadat kita je lah. Orang lain tak semayang, orang lain tak puasa, orang lain tak bayar zakat. Janji aku semayang, aku puasa, aku bayar zakat. Orang lain tu pandai-pandai jawab ke akhirat. Tak boleh. Kena ada juga orang yang usaha untuk orang lain tu. Yang tak semayang, tak bayar zakat, tak puasa tu, kena ada orang
nasihat mereka, pesan pada mereka. Jadi kat kampung kita ada 10 orang, 15 orang yang fikir untuk orang lain ni, kita dah tak bebas dah. Kita tak buat apa tak apa. Dengan jelas tadi, Puan Wali baca. Hendaklah ada segolongan, bukan wajib semua, segolongan. Sebahagian ada dah cukup. Kita nak jadi orang tu ke tak nak jadi? Kalau kita tak nak jadi, tak apa, tak berdosa. Kalau kita tak nak jadi segolongan yang amal ma'ruf nahi munkar tu, saya tak nak jadi golongan tu, tak apa, tak berdosa. Tapi apa ayat yang penutup tadi? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Dia dah mati tapi orang yang diajak buat baik masih lagi buat baik. Dia dah mati tapi orang yang dia nasihat dengan penuh kesabaran masih lagi buat apa yang dia nasihatkan. Jadi dia tak boleh beramal, tapi buku catatan amalnya sentiasa masuk. Ini kita panggil work smart. Bukanlah maksudnya kita ajak orang kita tak buat, tak. Kita ajak orang, kita encourage orang. Kita ada tahap-tahap yang kita tak mampu nak buat. Tapi orang kita ajak tu, Masya Allah, jadi lagi bagus pada kita. Kita ajak dia jaga solat, kita kata, azan gila masjid. Kita ajak dia. Bila dia pergi masjid, dia dengar ceramah, oh, rupanya datang masjid sebelum azan lagi baik. Dia datang awal pada kita pula lepas pada itu. Contoh. Dia datang ke masjid awal pada kita pula lepas pada itu. Siapa yang dapat? Kita lah, sebab kita mula-mula ajak dia. Kita mula-mula pesan kat dia. Inilah kita panggil work smart. Kerja yang kita tak banyak, tapi pahalanya tetap berterusan sampai bila. Okey, jadi minggu depan kita akan sambung dua lagi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Poin saya, kalau kita nak jadi orang yang tak nak rugi ke akhirat, buat 4-4. Kalau kita nak jadi orang yang beruntung tapi masih lagi rugi sikit-sikit, buat 2 saja dah cukup dah. Beriman, beramal soleh. Orang beriman, beramal soleh, insya-Allah boleh selamat daripada neraka, masuk syurga Allah. Tapi sepatutnya boleh dapat lebih lagi. Dia ada peluang untuk dapat lebih lagi. Dia ada peluang untuk dapat banyak lagi. Tapi peluang tak nak ambil. Mana peluang tu? Sahabat-sahabat sekeliling kita, semua peluang kita. Dalam bisnes dia panggil apa? Semua orang keliling rumah saya adalah prospek saya untuk saya dapat pahala berterusan lepas saya mati. Semua orang keliling taman saya ni adalah prospek saya untuk saya dapat pahala berterusan lepas saya mati. Macam mana? Nasihat lagi. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya anak isteri pun dah cukup baik. Kalau tak boleh, adik-beradik pun dah cukup baik. Kalau tak dapat 10 orang, dapat seorang 2 kawan pun dah cukup baik. Yang penting, kena buat juga kerja pesan memesan. Boleh ya? Okey, minta maaf biar masa lebih sikit. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Sama-sama. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. InsyaAllah.